Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni bertemu lagi dengan Cikgu Santai. Okey, sebab saya nak memenuhi permintaan satu sekolah ni, minta saya buat berkaitan dengan tajuk penyerahan Sarawak sebagai ulang kaji menjelang peperiksaan pertengahan tahun. Baik, kita tak nak buang masa. Walaupun tajuk ini sebenarnya cikgu dah buat dalam channel YouTube. Pelajar boleh tengok di Santai Sejarah SPM. Tapi hari ini cikgu nak bimbing balik anak-anak dengan soalan-soalan terpilih lah. Soalan terpilih yang kita ambil tetap soalan percubaan tahun lepas lah. Kalau kita tengok tahun lepas, ada beberapa negeri yang soal tajuk ini kan. Selangor, Melaka, Perlis. Jadi kita tengok soalan supaya kita dapat sedikit gambaran penyerahan Sarawak ini. Kalau kita tengok dalam tajuk penyerahan Sarawak ini, di antara tiga negeri ini, kalau tajuk subtopik 4.4, apa yang pelajar nak baca? Dah tentulah pelajar kena tahu tentang faktor. Faktor ni sebab. Sebab mengapa Sarawak itu diserahkan kepada British. Itu satu muka surat je. Lebih kurang dalam muka surat 17. Okey. Ini proses. Ada juga negeri yang soal tentang proses. Sebab dia tanya sini, terangkan kronologi. Tapi bukan ini yang cikgu nak terang pada hari ini. Satu lagi yang kita nak tengok, yang popular. Inilah soalan Melaka berkaitan dengan cara penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak ini kepada British. Ini 4.5. Baik, kita tengok sama-sama pelajar. Satu-satu soalan. Kalau kita sempat, kita akan buat 3 soalan. Kalau tak sempat, satu pun tak apalah. Okey, ini adalah soalan Melaka. Kalau pelajar tengok, cikgu dah conteng dah soalan 1. Dah buat dengan pelajar. Dah conteng soalan berapa lagi? Soalan 3, dah conteng soalan 4, dan sebagainya. Ini. Tapi hari ini kita nak pergi soalan 2, belum conteng. Rupanya tahun lepas tak buat pun ulang kaji berfokus. Siapa nak yang ini, boleh mesej cikgu lah. Cikgu saya nak lah. Cantik pula tulisan cikgu ni kan. Okey, baik pelajar. Kita nak tengok soalan ni. Okey, katakanlah pelajar dapat soalan. Apa tindakan kita yang pertama? Tindakan kita macam biasalah. Kalau sesiapa ataupun anak-anak dah biasa bersama dengan Cikgu Santai, dia dah tahu dah. Yang pertama sekali, jangan tak baca ni lah. Baca pelajar. Dia kata apa? Dia macam tu. Kita tengok, kita nak garis. Dia kata apa? Penyerahan Sarawak ini sebenarnya telah memberikan kesedaran. Dan membangkitkan. Inilah reaksi ni di kalangan penduduk tempatan. Nama lah. Baik. Soalan ditanya, jelaskan sebab penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak. Dia tanya direct. Ini 4.4 ke 4.5 pelajar? Ini bukan 4.4. Ini ialah subtopik 4.5. Kalau kita tengok soalan yang ditanya ni agak direct. Rasanya ni soalan struktur pelajar. Kalau kita tengok, jelaskan sebab. Kita pun garis lah sebab. Dia nak sebab penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak. Ada faktor-faktor lain pula kita nampak. Ini faktor-faktor cikgu. Kalau faktor-faktor tu 4.4. Yang ini reaksi. Reaksi ni sama maksud dengan apa? Tindakan lah. Jelaskan sebab penduduk tempatan. Kalau kita tengok, dia ada macam reaksi penduduk tempatan, faktor penentangan sebab apa, bentuk penentangan macam mana. Itu semua ada dalam buku teks secara detail. Kalau kita tengok buku teks ni pelajar, ini reaksi. Nampak? Faktor penentangan. Sebab apa? Ini sebab apa?
Sebab apa menentang tahun 1941 ni. Nampak cikgu dah letak situ. Lepas tu ada bentuk penentangan. Kalau kita tengok di sini pelajar, cara penduduk Sarawak menentang. Cikgu dah letak sini. Sebab penduduk Sarawak menentang. Dia ada 3 je sebab pelajar. Markah pun 3. Kalau kita nak bagi fakta pun 3 juga kan. Tapi ada huraian di sini. Jangan kita risau. Intro ambil lah. Sebab ataupun faktor penentangan sebab cikgu guna pen merah lah, senang sikit sebab timbulnya penentangan. Cikgu buat ayat cikgu sendiri kan. Timbulnya tak mau pula keluar itu. Okey, tak apa. Kita yang buat dia. Timbulnya penentangan ialah apa dia? Okey, kita ambil satu faktor pelajar. Faktor yang paling mudah kalau pelajar tengok. Apa dia? Dia mesti berkaitan dengan tindakan Charles Wynerbrook. Nak sebut orang putih sikit Tindakan Charles Wynerbrook. Kita letak warna merah lah Tindakan. Cikgu ringkaskan. Jadi pelajar jangan buat macam ni Tindakan Wynerbrook. Dalam buku teks dia tulis Wynerbrook dia. Wynerbrook. Kita nampak situ kan. Okey. Bertentangan dengan perlembagaan 1941. Bertentangan dengan tak tahu terlupa tahun, tak apalah perlembagaan. Kalau kita tengok apa yang ada dalam perlembagaan, di situ dia ada huraian pelajar. Dalam perlembagaan tu dia ada huraian. Sebab dalam perlembagaan tu kalau kita nak bagi huraian di mana, di mana tu huraian lah. Di mana, cikgu letak huraian lah. Dia nak bagi apa? Pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. Kalau kita letak huraian ni dengan warna hijau, cantik sikit Di mana di mana menjanjikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. Okey, dah dapat 2 markah di situ pelajar. Kalau kita nak bagi faktor-faktor lain, banyak lagi lah. Antara faktor-faktor lain, contoh kalau kita baca betul-betul apa kita nampak. Dia semua berkaitan dengan Wynerbrook tu. Wynerbrook ni dia ada surat wasiat pelajar dia mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Dia ada Charles Brooke, Wynerbrook, Garrett McBrien dan sebagainya. Katakan dapat 2 markah. Okey lah ni. Kalau kita nampak di sini. Sebab di sini ada huraian lagi pelajar. Kalau kita nampak dalam bahagian ini, kalau kita belajar, pelajar kalau kita buka buku teks sekejap, kita akan nampak di sini. Pelajar akan nampak. Sini kan nampak? Cikgu dah garis tu. Ini. Namun begitu tindakan Wynerbrook menyerah Sarawak itu melanggar prinsip ke-8. Ini semua huraian juga kan. Menafikan hak rakyat Sarawak mendapatkan pemerintahan sendiri. Ini semua huraian yang pelajar boleh menyedapkan jawapan ini untuk dapat 3 markah. Itu soalan pertama pelajar. Okey. Nanti tengok buku teks. Muka surat berapa tadi? Tengok balik muka surat apa tadi cikgu tulis. Muka surat 109. Ini muka surat 109. Okey. Bagaimana masyarakat Sarawak mempertahankan kedaulatan? Baik, pelajar. Bila dikatakan bagaimana tu, dia ialah menceritakan bentuk penentangan. Dia tak bagi mempertahankan kedaulatan. Ini sebenarnya yang dia nak ialah bentuk penentangan. Ini dalam buku teks dia ada pada muka surat 110 pelajar. Cikgu tak 110. Cikgu dia tak cakap apa bentuk penentangan. Di sini dia tulis apa key dia. Mempertahankan kedaulatan dan maruah bangsa. 3 markah. Banyak jawapan ni pelajar. Kalau kita ambil satu, cikgu bagi point sajalah pelajar dengan warna merah. Kalau kita tengok, selalu cikgu tekan dalam kelas apa dia? Paling banyak cikgu tekan ialah mengadakan demonstrasi. Cuba kita tengok pelajar sekejap di sini.
Kalau kita nampak sini kan, mengadakan demonstrasi, mengadakan persidangan, meletakkan jawatan. Baik, kalau kita tengok, kita nak jawab apa? Katakan kita nak letak situ ialah mengadakan demonstrasi. Itu fakta. Fakta sini mengadakan demonstrasi. Okey, bila sebut demonstrasi ni pelajar, dia ada huraian di situ. Siapa yang menganggotai demonstrasi yang kita nampak ada slogan-slogan, contohnya slogan Sarawak adalah hak kami siapa yang mengetahui, dia ada pertubuhan-pertubuhan dia, tapi pelajar tahu fakta itu contoh tak apa. Sebab ada lagi fakta yang mungkin boleh membantu pelajar. Contoh bila dah mengadakan demonstrasi gagal juga, mereka ini ini paling mudah pelajar meletakkan jawatan beramai-ramai. Okey, di sini ada huraian panjang pelajar Dalam meletakkan jawatan beramai-ramai ni, kita ada kaitan dengan apa? Satu ialah pekeliling nombor 9 dia. Pekeliling ni macam surat daripada pemerintah lah berkaitan dengan pekeliling. Yang mana dalam pekeliling tu ada lagi huraian. Cikgu letak warna apa pula? Yang mana dalam pekeliling nombor 9 melarang. Melarang apa? Kaki tangan awam. Okey, kita nampak melarang kaki tangan awam. Maksudnya tak boleh terlibat dengan apa? Gerakan anti penyerahan. Dah cukup dah kita dapat 3 markah. Gerakan anti penyerahan. Okey. Itu kita nampak lagi banyak lagi. Mereka letak jawatan ni siapa paling? Contoh siapa yang meletak jawatan ni? Guru-guru. Kita nampak di situ kan. Kita nampak ada pelajar maktab. Dan ada lagi jawapan-jawapan lain yang pelajar boleh ambil. Bantahan golongan wanita. Cikgu saya tak tahulah siapa wanita. Cikgu juga ingat cikgu je. Mereka gunakan akhbar. Dia sama macam tajuk Malayan Union. Ada akhbar. Malayan Union ada akhbar. Menulis surat bantahan. Dalam Malayan Union ada surat bantahan. Jadi kalau kita tengok, kita ingat dua-dua tu yang boleh kita ambil. Kita nampak dapat persidangan. Malayan Union pun ada persidangan. Jadi di sini pelajar, cikgu letak sedikit tips sini. Tips. Lihat faktor penentangan Malayan Union. Okey. Pelajar, ini contoh. Kita dapat dah 2 dah soalan pelajar. Dan kita tengok kehebat pelajar. Kalau kita tengok kehebat di sini, apa dia kata? Apakah iktibar? Iktibar ni ialah pengajaran yang boleh kita ambil. Banyaklah yang buat daripada peristiwa penentangan rakyat Sarawak. Apakah kita nampak iktibar yang boleh kita ambil? Dia berkaitan dengan kedaulatan juga. Kita nampak bermaksud kita harus berusaha mempertahankan kedaulatan. Kalau kita katakan contoh tak sini berusaha mempertahankan kedaulatan. Apa lagi kita nampak di sini? Walaupun nampak situ dia tak nak keluar pelajar tak apalah, kita tak nak keluar, kita bagi keluar. Okey. Jadi apa? Walaupun huraian apa? Walaupun mengorbankan nyawa. Nampak iktibar kan? Bagi contoh siapa yang nyawa dia terkorban. Siapa nyawa dia yang terkorban yang pelajar nampak di situ? Contohnya ialah Rosli. Rosli apa? Udah, cikgu tak ingat dah apa nama Rosli ni cikgu. Jangan tak ingat. Rosli Dobi. Macam mana nak eja Rosli Dobi? Rosli macam biasa juga. Dobi. Apa lagi kita nampak? Pentingnya kerja sama. Macam-macam jawapan. Kerja sama. Tunjukkan persatuan-persatuan yang terlibat. Okey. Ini satu contoh soalan. Antara soalan lain juga yang kita tengok pelajar. Ada juga soalan lain. Kalau kita tengok sini kan. Soalan Selangor.
Dia soal berkaitan dengan esei. Tengok soalan Selangor kan. Dia tanya sama je pelajar. Kita guna ni pula. Faktur. Markah. Faktur kan kita ada 3. Kan kita ada 3 faktur. Kalau pelajar belajar dalam 4.4 faktur penyerahan Sarawak kepada British. Sudah tentu yang ini dia kalau kita tak baca tak boleh jawab pelajar ni. Ini berkaitan dengan satu cuba bagi satu ialah berkaitan dengan apa? Pewarisan tahta. Sedap ni. Dalam itu poin dia. Dalam pewarisan tahta tu siapa? Macam Wainer Brook tak ada anak. Itu huraian. Wainer Brook tak ada anak lelaki. Sedangkan beliau dah tua. Dia pula ada anak saudara Anthony Brook. Di sini pelajar, dia ada sekurang-kurangnya pelajar ada huraian. Dah dapat 2 markah. Apa lagi? Desakan kerajaan British, masalah kewangan. Di sini kita nampak. Katakan kita ingat faktur saja. Kita keluarkan faktur dulu pelajar. Dia ada 2 lagi. 2 tak nak keluar. Desakan pegawai British. 3 berkaitan dengan kewangan. Kewangan ni berkaitan dengan masalah duit lah. Di situ cukup 6 markah. Kewangan ni maksudnya selepas perang dunia ni memanglah guna duit banyak kan. Jadi duit tak ada. Pelajar faham. Ayat itu pun dah boleh dah. Bila kenapa duit tak ada cikgu? Ladang terbakar. Loji-loji minyak terbakar yang dimusnahkan pada waktu itu. Jadi banyak kemudahan perlu dibaiki. Ini senang dapat huraian pelajar. Okey. Mengapa penduduk tempatan menentang? Sama juga dengan soalan Sarawak tadi. Soalan Sarawak juga. Soalan Melaka tadi kenapa? Kenapa mereka menentang? Bertentangan dengan, tengok, soalan sama je. Bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Ini soalan kedua. Ada tak lagi soalan? Kita tengok. Ini juga soalan negeri Perlis kan. Perlis lain sikit. Nampak situ. Sebab dia tanya tentang tokoh. Bila sebut tokoh ni, pelajar dapat banyak. Salah satu tokoh tadi ialah Rosli Dobbie lah. Sri Dobbie kita dah tentu antara tokoh. Apa lagi? Cikgu Lily Ebewin, rakan-rakan Rosli Dobbie, siapa lagi? Bujang Suntung, Morsyidi Sidik. Kita nampak. Cikgu saya tak ingat lah. Tak apa, satu cukup. Kita nampak. Sekurang-kurangnya dapat 1. Lupa. Sedangkan banyak. Kita ada Bujang Suntung, Awang Ramli dan sebagainya. Baik. Mengadakan demonstrasi. Tadi cerita dah. Berdasarkan maklumat atas, jelaskan bentuk penentangan tersebut. Ini demonstrasi pelajar. Demonstrasi tadi kan berkaitan dengan apa? Pekeliling. Nombor 9. Itu yang kita kena cerita tu. Dalam peristiwa pekeliling nombor 9 itu, pelajar kena detailkan siapa yang terlibat, apa jadi kepada cikgu-cikgu, macam mana tindakan kerajaan. Ini yang akan dapat 4 markah. Jadi pelajar, bila kita cerita tentang tajuk ini, pelajar kena baca lah. Tajuk ini dia agak panjang sebab kita ada 4.4 dan 4.5. Sikit saja kita bincang dengan macam ini. Cikgu harap dapat membantu pelajar-pelajar lah. Okey.